You get some idea? Okay, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, sambung. Bila Nabi sampai ke Madinah, masjid pertama yang Nabi bina ialah Masjid Quba. Quba terletak beberapa kilometer dari Madinah. Masjid Quba, maybe 1 ke 2 kilometer kalau tak silap. Jauh tak Quba? 5 ada bang? 5 kilometer. Saya tak ingat bila saya naik bas tu saya nak. Kita pergi Masjid Quba kan, termasuk dalam package kan. Masa tu pun tak tahu sejarah sebenarnya. Tak tahu sangat sejarah, jadi tak apa sibuk nak tahulah. So Masjid Quba ialah masjid pertama. Kemudian Nabi ke Madinah. Dalam perjalanan solat Jumaat, hari Jumaat datang lagi, maka Nabi akan solat Jumaat pertama dalam hidup dia, on the way dari Quba ke ke Madinah. Dalam Nabi punya khutbah, ini dia khutbah dia, ya ayuhan nas, wahai manusia, bersedekahlah, ingatlah mati, ingatlah akhirat, dan siapa yang boleh selamatkan diri dia dari neraka walau dengan separuh tamar, maka buatlah. Neraka tu tunggu kita tau. Nama kita ada tau kat neraka. Tahu tak semua orang ada namanya kat neraka, dan semua orang ada namanya kat syurga. Tahu tak kita ada space in both sides. Nama Jeffrey ada kat neraka, nama Jeffrey ada kat syurga. Macam saya ada katil kat sana. A'udzubillah. Dan nanti Allah akan masukkan orang yang patut masuk syurga. Nanti Allah akan tunjuk, kau tahu tak, kalau kau tak okey dulu, tu tempat kau tau, siap ada tempat lagi untuk kita dah. Space tu dah siap ada tau. Dan space tu akan dioccupy oleh orang jahat lah nanti. Nak ceritanya kita ini boleh ke sini, boleh ke sini. Itu soalan, itu jawapan dia. So Nabi kata, save yourself walaupun dengan separuh tamar. So jangan remehkan benda kecil. Separuh tamar tu sekupang je. What is separuh tamar? Berapa harga nak beli separuh tamar saya? Saya gigit sikit nak, saya jual. Siapa nak beli separuh tamar? But you know what Nabi kata? Bagi je sedekah, bagi je something. Sebab tu kita semua ni dengan IDT apa semua ni pusat dakwah yang IDT ni, saya cakap secara confident, saya dah lama dengan Brother Lim, kita tak makan lah duit ni, faham tak? Kita tak adalah, oh penceramah nak pergi ceramah kat Penang, maka kita ambil duit IDT untuk duduk hotel mewah. You understand tak? Kan kita boleh guna kalau nak, tapi tak. Apa saja sagu hati yang orang lain bagi, itulah sagu hati penceramah. Dengan nak cover dia punya perjalanan ke apa. Duit IDT yang korang letak-letak tu, dia akan pergi kepada, insya-Allah, untuk bantuan mu'alaf dan sebagainya. Untuk memang dakwah-dakwah yang macam ni lah. Tahu kan ini semua subsidize. RM30 2 hari memang sangat tak logik sebenarnya. Sebab makan kita dalam 3 kali kot kan, dan duduk tempat selesa, aircon dan sebagainya kan. You kena faham lah. So Alhamdulillah, duit-duit itulah tu yang you guys bagi tu, kita akan guna untuk benda macam ni. So I tell you what, bagilah duit untuk center macam ini jauh lebih baik kadang-kadang lah daripada bagi kat masjid yang dah kaya. Tahu tak, masjid simpan dalam bank beratus ribu tau. Siapa AJK masjid sini? Ada tak? Abang tahu tak? Nampak tak kadang-kadang dia tulis account kat depan? Ya Allah, banyaknya duit kamu. Tapi tandanya macam tak nak cakap lah. Why can't you repair and then macam belanja sikit untuk upah orang setiap hari datang cuci, bagilah RM50 ke apa. Kan cantik. Kan masjid kita kan cantik. But pemikiran tu tak adalah. Mereka simpan macam kedai runcit tau. Simpan 10 sen masuk, simpan bank, 10 sen masuk, simpan bank gitulah. So I tell you what, ini tempat bagus. Kalau nak tolong orang jauh sikit, kalau siapa yang sayang dengan Perak ke Ipoh, bagi kat saya. Kita ada pusat dakwah lain dekat Simpang Pulai Ipoh. Pusat dakwah itu lagi miskin dari pusat dakwah ni lah. Ini kaya lah sikit, smart sikit kan. Kat sana baru nak start. So seriously, sedekah kat tempat macam ni. Nabi kata, selamatkan diri kamu walaupun dengan separuh tamar. Okay. Next, Nabi cakap, dan kejayaan yang sebenar ialah dengan menjadi seorang Islam. Betul lah kan? Hayya al falah tu kan? Yes. Kemudian Nabi kata, sayangilah Allah. Dan Nabi kata, jangan bosan dengan Al-Quran dan zikir. Dan Nabi kata apa? Dan jangan biar hati kamu jadi keras. Nabi terus duduk dan habis khutbah Nabi. Panjang tak cerita dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin je. Simple. Nabi faham. Orang yang di tengah cakap ni new Muslim kan, cakap panjang-panjang penat.
Dan Nabi kan dalam perjalanan dengan diorang apa semua kan. So imam ataupun pemimpin kena faham apa yang tengah berlaku di kalangan orang dia. Kadang-kadang ada masjid yang penuh dengan orang kerja tau, dia datang semayang, tapi dia baca panjang sangat. Dia memanglah kerja dia kat masjid. Dia kena faham yang orang datang ni orang pejabat yang tak lunch lagi ni. Sebab 2:30 kena masuk pejabat ni. Dan dia ada dalam setengah jam tu je nak pergi cari makan, berebut-rebut dengan orang lain. So you know what? Qul huwallahu ahad, sudahlah. Betul tak? Bagi orang happy. Lepaskan orang. Sebab geng-geng semua geng yang pakai tie, pakai seluar slack kan. So you understand. You must understand. Tapi tak, kadang-kadang khutbah panjang, ikut emosi dia lah. Dia nak marah something lah tu. Kat kita sebab orang Islam Malaysia ni apa-apa. Relax. Lepaskan orang ni supaya orang suka datang lagi. Betul tak? Allahu Akbar. Okey. Tapi yang geng-geng perempuan mungkin tak sedar benda ni berlaku pada kami. Kesian tau kami. Setiap minggu kami kena dengar khutbah Jumaat yang baca teks. Maka apabila kau dah makan, lepas makan cakap bismillah, kemudian cakap alhamdulillah, kemudian best tak ceramah tu? Kalau ceramah tu kau suka tak? Dan seorang ni, pada bulan Arab ialah bulan yang tidak teratur, dan bulan yang pertama ialah bulan Muharram. Tidur korang lepas 10 minit kan? Saya jago tidur. Serius. Sebab dia baca teks kan. Itulah, kami semua kena tiap-tiap minggu. Korang selamat lah. Okey, saya skip sikit. Maka Nabi sampai ke Masjid Nabawi. Sampai Masjid Nabawi. Saya tak nak bagi detail banyak sangat Okey, Masjid Nabawi. Nabi duduk kat rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Duduk kat rumah Abu Ayyub. Kemudian Nabi kata kita kena cari tapak untuk masjid. Maka Nabi kata jom kita ambil tapak ni. Siapa punya tanah ni Maka 2 budak anak yatim akan datang. Rupanya ini tanah 2 budak yang tak ada bapak lah. Mungkin umur diorang 13 gitulah, 15 Siapa nama mereka? Sahal dan Suhail An-Najjari. Ini kisah ni ada dalam Sahih Bukhari. Nabi kata, aku nak beli tanah dengan korang. Si Sahal dengan Suhail, dia kata tak boleh Nabi, kami nak bagi free. Sebab kan masjid, bagi free. Nabi cakap tak boleh, bagi satu harga. Dia cakap Nabi ambil je, kami okey, sedekah. Nabi cakap tak boleh, give me a price. Dia bagi price, Nabi akan bayar. Soalan, kenapa Nabi tak nak ambil free? Sedekah kan bagus. Bukan, anak yatim tu dia memiliki tanah tu, mereka sendiri nak bagi. Kami ada benda lain lah, jangan risau, kami okey. Dia nak sedekah, bukan sebab anak yatim. Apa sebab lain? Agak-agak try bagus, cubaan yang baik. Satunya, brother kata Nabi tak menerima sedekah, Nabi dapat hadiah saja. Tahu kan, Nabi dan keturunan dia tidak menerima sedekah. Tetapi itu pun bukan jawapan yang tepat. Sebab yang diorang bagi bukan kat Nabi, kat orang Islam. Kan masjid umum, bukan Nabi punya. Okey, pun tak tepat. Agak-agak kenapa lagi? Cuba lagi. Bagus, tu jawapan yang baik. Sister kata takut tuntut balik kan? Ada kan jawapan tu kan? Belakang segan aku nak cakap. Kalau sekarang Sahal dengan Suhail orang baik, tak kahwin lagi lah, dia orang bagi tanah kan, jadi orang Islam semayang Masjid Nabawi ni, semayang apa semua. Kita tak tahu Sahal akan kahwin dengan siapa, Suhail kahwin dengan siapa. Suami mungkin baik, isteri berkira, tu tanah kita kan bang, ambil sikit balik boleh tak? Ataupun boleh tak kita minta duit kat diorang sekarang? Dan sekarang harga tanah makin tinggi katakan. Ataupun mungkin tak anak Sahal ataupun Suhail dah mati, orang baik, anak dia datang kan, alah gaduh-gaduh dengan orang kan, gaduh dengan orang bangsa lain, alah semayang pun tumpang masjid aku, tanah bapak aku katanya. What can you say? Mungkin tak cucu dia nanti akan berpagar kat depan masjid, kata korang tak boleh masuk, bagi duit, ni atuk aku punya tanah. Mungkin tak? Mungkin. So you know what, cut off this kemungkinan, buang semua ni, beli tanah tu, dah semua orang nampak kan aku beli. Maka tanah tu Nabi akan paksa beli daripada dua orang yang baik ni, supaya tak ada masalah apa-apa. Masa bina-bina masjid ni lah sekejap saya tengah pilih-pilih cerita ni. Masjid Nabawi macam ni sorry kalau ini ialah kiblah sekarang, patutnya Nabi punya mimbar kat sini
Sorry. Ini ialah rumah Aisyah. Dan rumah isteri si Nabi semua macam tu. Semua rumah isteri Nabi gitu je. Macam setengah ni lah. Faham tak? Rapat-rapat je lah. Tak adalah longkang yang cantik semua. So diorang boleh macam gitu je lah. Satu orang je boleh lalu kat sini. Dan diorang boleh, oi Saudah, makan belum? Dah. Dekat je, dia macam bilik je. Okay. So ini rumah Aisyah. Dan Nabi akan wafat di mana? Di rumah Aisyah. Sebab tu kubur Nabi di sini sekarang ni. Dan sebab problemnya ialah nanti beberapa tahun ada satu khalifah yang agak, saya boleh kata bengong sikit. Bukan Abu Bakar, Umar, Osman ni, kemudian ni dia akan extend masjid ni. Kan masjid makin kecil, orang makin ramai, extend lah sini, tahu tak? Extend lah sini. Suka hati kau lah. Suka hatilah nak extend macam mana. Dia pergi extend macam ni. Maka akhirnya masjid kita di tengah-tengah ada kubur Nabi. Tahu tak Nabi tak bagi semayang dekat masjid yang ada kubur? Nabi marah lah menjadikan kubur sebagai masjid. Tapi benda dah jadi, nak pecah pun susah, panjang cerita. Ulama zaman orang tu, masa khalifah tu buat pun tegur, dia kata jangan buat. Tapi dia buat jugalah. Okay. Maka itulah cerita dia. Ini ialah Raudah dia panggil. Sebab Nabi pernah sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata di antara mimbar aku dan rumah aku ialah taman di antara taman-taman syurga. Sebab tu orang berebut akan semayang kat sini. Betul tak? Kan semua berebut Kawasan perempuan kat belakang ni sikit Betul tak? Macam itulah lebih kurang. Kenapa saya cerita pasal Masjid Nabi? Itulah pembinaan dia. Waktu bina tu Ammar ibnu Yasir, kenal? Ammar ibnu Yasir yang bapa dia kena bunuh, mak dia kena sula, oleh Abu Jahal. Ammar ibnu Yasir dia akan tolong untuk pembinaan Masjid Nabawi. So dia akan angkat batu. Semua orang buat kerja. Sekali tu Ammar buat lawak lah. Buat lawak je. Dia angkat 2 batu. Bila dia ternampak Nabi, kata Nabi, tengok diorang nak bunuh aku. Dalam bahasa Arab ni, tengok diorang ni macam nak aku mati lah ni. 2 batu tak aku angkat. Orang lain semua angkat 1. Ammar just berseluruh lah. Tengok Nabi, mereka nak bunuh aku kan. So Nabi kata bukan Ammar. Sebab Ammar tengah buat lawak kan. So Nabi faham lawak dia. Tapi no Ammar, padahal yang akan bunuh kau bukan mereka. Sebab bukan sahabat-sahabat kau ni lah. Yang akan bunuh kau ni ialah satu kumpulan yang akan melampau. Maknanya Nabi dah predict dah, ataupun dah, ini mukjizat antara mukjizat Nabi. Nabi dah dapat bayangan bahawa Ammar akan dibunuh oleh satu pihak yang melampau. Siapa yang akan bunuh Ammar? Dia akan mati dalam perang Siffin. Dan dia akan melawan. Tahu tak perang Siffin? Perang Siffin ialah Ali melawan Muawiyah, bukan Aisyah. Aisyah perang Jamal 1 tahun sebelum tu. Siffin ialah Ali lawan Muawiyah. Dan Ammar ibnu Yasir akan berada di pihak siapa? Pihak Ali. Dan orang yang tahu hadis ni, ini perkara ni berlaku bila tak? Perang Siffin ni, perang Jamal ni 36 Hijrah. Nabi dah wafat ke belum? Dah. Nabi wafat tahun berapa? Okey, sama-sama Nabi wafat 11 Hijrah. Cakap dengan saya sekali. Okey, saya nak tanya, Nabi wafat bila? 11 Hijrah. Nabi wafat bila? Okey, you know why it's important? Bila saya sebut satu lagi tarikh, you boleh bayangkan, oh ini 50 tahun lepas Nabi. Faham tak? Kalau kita duk bayang-bayang 30 tahun ke lepas, tak nak dah lepas ni. 11 Hijrah cut off, habis Nabi wafat. Kalau saya sebut Syekh ini Ibn Taymiyah mati pada tahun 728 Hijrah. Boleh bayang tak? Jauh tak dia Nabi? Jauh. So kita boleh bayang lah. Imam Ash-Shafi'i 204 Hijrah. How many years after Nabi? Tolak 10 tahun lah. Tolak 10 tahun. Siapa-siapa punya tarikh pun tolak je lah, lebih kurang 10 tahun. Imam Abu Hanifah 150 Hijrah wafat. Dekat tak dengan Nabi? Agak dekat lah.
Agak dekat. Imam Malik 178 atau 79. Itu tahun mati. Kan dia hidup lagi sebelum tu. So dari tahun 100-an hijrah Imam Malik dah ada. Betul tak? Macam tu lah cerita dia. Okay, good. Saya dah lupa cerita apa. Ammar bin Yasir, tahun 36 hijrah. Sekarang faham dah. 36 hijrah, berlaku perang Siffin. Orang yang tahu Nabi pernah cakap bahawa Ammar akan dibunuh oleh puak yang fi'atal baghiyah, satu puak yang burah. Burah maksudnya melampau. Bila mati je Ammar, orang cakap Ammar dah mati. So diorang datang cek siapa bunuh dia. Confirm lah pembunuh dia ialah pihak belah sana. Pihak siapa? Muawiyah. Maka cepat-cepat geng yang join Muawiyah. Ada sahabat Nabi geng join Muawiyah tau. Diorang pula deflect belah sini. Tak nak lawan untuk kau. Sebab Nabi dah kata kita melampau lah. Maknanya kita di pihak yang salah, Ali di pihak benar. Okey tak? So cerita ni berkait-kait sebenarnya. So you just know sikit-sikit. Nanti you akan belajar lagi insyaAllah dengan ustaz lain, dengan buku lain dan sebagainya. I want you to connect the dots lah, supaya the puzzle nampak lagi clear lah. Okay? So hari ni cerita dia lah Ammar kata Nabi mereka nak bunuh aku katanya. Okay. Waktu inilah nanti kita anggaplah sekarang ni tahun 2 hijrah. Okay, kita dah improve dah ni. Dah 2 hijrah, dah progress. Solat 2 rakaat akan berubah ke 4 rakaat. Ramai orang Islam tak tahu bahawa asal yang Isra' Mi'raj yang tahun 10 hijrah 10 kenabian tu, Isra' Mi'raj sini, Nabi akan dapat 50 waktu. Kemudian Nabi turun. Nasib baiklah ada Nabi Musa alaihissalam. Musa kata, umat kau takkan mampu pergi minta diskaun. Minta diskaun 5% ke 10%. So 5 waktu, ada riwayat kata 10 waktu diskaun sampai Nabi dah segan. Tinggal 5 waktu Nabi turun. Nabi Musa kata, no, pergi minta lagi. Umat kau tak mampu, umat aku tak mampu katanya. Nabi kata, malulah aku nak pergi atas, nak pergi jumpa Allah lagi. Maka maintainlah 5 waktu. Yang jarang kita diajar ialah 5 waktu ini rakaatnya ialah apa? 2, 2, 2, 3, 2. Sampai tahun 2 hijrah baru 2, 2, 2, 3, 2 jadi 2, 4, 4, 3, 4. Jadi asalnya 2 rakaat lah. Aisyah yang cerita asalnya ialah solat 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat maintain untuk orang musafir. Tetapi kalau bermukim, dia jadi 4 rakaat. Sebab itu dia ada lagi remnant, tinggalan sejarah ni. Kita ada tahiyat awal. Pasal nak? Itulah remnant dia, itulah tinggalan sejarah ni. Asalnya tahiyat awal habis, Assalamualaikum, tapi tak, ada tambahan 2 rakaat. Dan perasan tak, kita ambil, bila kita dah rakaat kedua, bila kita bangun, Allahu Akbar, perasan tak kita angkat tangan lagi? Sebab dia macam start satu solat baru. Perasan tak, bila rakaat pertama, katakan saya turun, saya Allahu Akbar, rakaat pertama saya naik Allahu Akbar, tidak disyariatkan untuk angkat tangan tau. Just macam ni je. Tapi turun naik dari rakaat ketiga baru Allahu Akbar. Orang yang faham sejarah takkan silap dah bab ni. Kan banyak orang tak sure kan, kadang-kadang angkat, kadang tak angkat, tak tahu nak buat apa. Ada orang confused kan. Saya nak tanya, korang semua buat tak rakaat ketiga bila naik tu angkat tangan, dan rakaat yang kedua semua tak buat? Betul tak pasti kan, ramai yang tak pasti kan. Ini dah sejarahnya ialah rakaat ketiga dikira macam rakaat satu balik. Dia macam dua-dua join lah. Cool. Itu tinggalan sejarahnya. Sebab tu ada tahiyat awal. Soalan? Tak ada. Best tak cerita macam ni? Best kan? Clear kan? Siapa nak hadis-hadis dia tanya tau dalam grup. Semua orang patut dah ada dalam grup IDT tu. Nanti bagi nombor telefon ada kan kat luar tu. Kita masukkan dalam grup IDT Sirah kelas saya. Apa-apa yang dalil korang nak daripada cerita kita ni. Sebab kalau saya bagi dalil semua sekali, kita takkan habis 5 hari pun. Sebab cerita saya dari tadi, kita dah belajar saya lebih kurang 50 hadis.
dari tadi. Ya, dan sebab dia semuanya hadis lah. Takkan saya cakap suka hati saya kan. Mestilah ada hadis je. Kalau aku nak cerita semua, penat nak korang. Dan dia jadi tak menarik lah saya sebut nama kitab tu, nama kitab ni kan. Okay, but you can ask me please. Dan saya suka bila you tanya, supaya orang lain pun dapat manfaat. Baik, asalnya, pernah ke dengar hadis ni pasal bulan Arab tidak teratur tu? Tak payah cerita. Tak apa-apa, bulan Arab tak nak. Okay, anti tak suka. Saya kena cerita, saya silap. Siapa suruh sebut dia? Asalnya orang Arab dia suka main-main dengan bulan dia. Kan kita ada January, February, March, April, May kita punya. Orang Arab punya ialah Muharram, Safar, Rabiul Awal apa. Dia orang suka main-main. Janganlah tahun ni Safar. Jom Safar kita ganti dengan Syawal. Faham tak? Dia pun suka main tukar-tukar gitu. Sebab kadang-kadang dia orang adalah sebab dia. Antara sebab dia ialah katakan dia orang nak berperang. Tapi besoknya akan masuk bulan haram. Maka kata kita tukar. Jadi bulan depan ni tak kira Muharram dikira Safar. Safar boleh perang. Macam tu lah. So orang Arab Quraisy suka hati dia. Orang lain tak boleh buat apa, ikut je. So tahun Nabi sampai tu ialah tahun di mana cantik. Januari sampai Disember, cantik. Orang Arab tak tukar apa-apa. Maka Nabi kata tanya, ini bulan apa? Ini hari apa? Faham tak? Nabi tanya dia orang. Nabi kata, dia orang pun cakap Allahu Rasuluhu A'lam. Kau orang lebih tahulah apa soalan ni kau nak jawab ni. Nabi kata after today jangan tukar lagi. Haram untuk tukar. Sebab bulan-bulan ni daripada Allah sebenarnya. Kiranya macam, korang tahu kan bulan-bulan Islam sebenarnya dia ada sebab kenapa diorang panggil bulan tu Dhu al-Qa'idah. Maksudnya bulan di mana kita duduk tak berperang. Dhu al-Hijjah, bulan haji. Apa yang saya ingat Ramadan, bulan panas. Apa lagi? Safar, memang Safar. Itu sesuai untuk, maknanya cuaca just nice. That part of the year, that time of the year is just nice untuk Safar. Syawal, saya pernah ingat, saya dah lupa dah dulu. Muharram means yang haram. That means ini bulan haram lah. Korang semua tahu tak bulan haram tu bulan apa? Pernah tahu tak? Berapa bulan yang haram dalam satu tahun? Name dan bulan. Siapa tak cuba? Satu bulan haram. Syawal, salah. Lagi? Rejab, betul. Rejab, betul. Zulhijjah, betul. Ramadan salah. Pelik kan? Kita mesti rasa macam bulan suci. Okey, ini jawapan dia. Senang nak ingat. Lepas ni jangan lupa tau. Malu cikgu. Mana Zulhijjah? Zulhijjah ialah Disember lah. Kita kena ingat bulan haram sangat berkait dengan haji. Haji ialah waktu dah, jangan gaduh weh, semayang dulu. Betul tak? Ni kita nak buat haji ni. Jadi semua orang akan berhenti berperang. Isu bulan haram sangat berkait dengan haji, di mana tak boleh berperang. Sebab diorang suka berperang dulu kan. Jadi Zulhijjah ialah bulan haram sebab dia memiliki haji, betul tak? Zulhijjah means yang memiliki haji. That means a bulan which has haji inside. Senang nak kira, bulan sebelumnya pun haram, bulan selepasnya pun haram. Soalan, bulan selepas Zulhijjah ialah good. So Muharram is here. So senang nak ingat. Bulan haji, depan dan belakang. Dah kita dapat 3 dah. Okay, sekarang satu lagi memang duduk sorang-sorang. Mana Rejab? Rejab yang sini. Rejab, Syaban, Ramadan. Itulah 4 bulan haram dalam Islam. Kita dah tak heran kan sekarang bulan apa semua tak tahu kan? Tahu? Ya, saya pun tak tahu. Macam mana awal, betul ke? Konon-konon kan. Yang aku tahu March. Rejab ke? Apa rujak je dari awal ni? Kau tahun bila tu? Ya, macam mana? Kenapa Rejab jauh Saya cuba juga nak cari. Nanti saya cari lagi. Saya tak dapat jawapan yang cantik lagi. Okay? Siapa ada jawapan ni? Pasal Rejab, pasal dia seorang-seorang kat atas tu?
Allahu alam. Apa signifikannya bulan haram? Dosa yang dibuat pada bulan haram, dosanya macam besar sikit. Kesalahan yang dibuat pada bulan-bulan haram, kesalahan ni jadi big. Nombor 2, bulan haram tak boleh berperang. Dan bila cakap tak boleh berperang, patutnya kita juga tak berperang mulut, tak bergaduh, sebab ini bulan haram. Jadi kita boleh cakap, tak nak debate hari ni, bulan haram kita boleh cakap. Kalau ada orang minta kita argue dalam Facebook kan, kalau berani sini apa kan, tak apa, bulan haram ni tak sesuai tunggu lepas ni. Maknanya kan 1/3 dari hidup seorang Muslim kan 4 bulan, daripada 12 bulan kita jadi orang yang tenang lebih sikit. Nak buat macam tak apa jadi nak gaduh-gaduh dan sebagainya. So jom kita semua agak melihat bulan Islam ni, okay? Supaya bulan haram kita banyakkan puasa. Sebab tu orang banyak puasa, dia pahalanya pun jadi banyak, berganda. Boleh ke jadikan dia macam bulan baik untuk start? Oh, jadi apa? Jadi bulan haram tak nak buka bisnes sebab macam dunia. Soalan yang baik. Saya tak pernah tengoklah zaman Nabi, sahabat tu diorang kira bulan ini untuk perkara sepatutnya tak. Sepatutnya bulan-bulan haram ini tak mengganggu hal-hal baik. Buka bisnes hal bagus. Islam tak anggap dia kecil tau. Bagus. When you start business, orang lain akan dapat manfaat, betul tak? Pekerja you 10, 20 kan, kilang dan sebagainya. Lepas tu you akan start bagi zakat. Islam tak pernah cakap, tak pernah hina lah bisnes dan sebagainya. Okay. Kahwin, memang kena kahwin. Kalau boleh bukan kahwin hari ni, kahwin semalam. Islam punya style. Kenapa kahwin hari ni, kahwin semalam? Faham tak? Like, please get married. Nabi akan tanya, kau dah kahwin ke belum? Ini macam sunnah pula. Kau dah kahwin belum? Kenapa tak kahwin? So kahwin tidak dihalang oleh apa-apa pun, kecuali you dalam ihram lah, dalam bulan Zulhijjah tu kan. Otherwise semua benda baik jalan je. Cuma jangan buat benda yang buruk lah. Dan tambahlah amalan-amalan baik dalam bulan haram. Semoga Allah mudahkan saya, dan saya yang kononnya cakap banyak ni, mungkin amalannya sangat sikit kan. So semoga Allah tambahlah, bagi kita kemampuan tu lah. You ada soalan ke? No soalan. Okey, boleh sambung terus. Bila sampai kat Madinah, orang Mekah, apa beza Mekah dan Madinah sebelum tu? Mekah kering, Madinah basah. Boleh tak? Sangkut dalam otak kita, masuk dalam otak. Mekah itu sangat kering, di padang pasir banyak. Madinah jugalah padang pasir, tapi dia lebih banyak tanaman, lebih banyak air dan sebagainya. Problem dengan tempat yang banyak air dan tanaman, apa dia? Dari segi penyakit. Penyakit ni akan banyak kat tempat kering ke tempat basah? Pandai budak medik kan, budak medik kan? Mikrobakteria lagi banyak tempat yang basah. Walaupun sedap, ada pokok, ada kurma yang banyak, tapi jangan lupa bakteria pun banyak, fungus pun banyak. Tempat kering tak banyak bakteria. Apa jadi kat orang yang dah hidup tempat kering selama ni, tiba-tiba pergi tempat basah, dia akan senang sesama, batuk, demam. Itu yang berlaku pada sahabat-sahabat Nabi. Abu Bakar akan sakit, Bilal akan sakit. Bilal punya menyampahnya dengan sakit itu. Sebab aku sakit sebab apa? Sebab negara aku bukan ini. Aku terpaksa kat sini. Kau tahu tak aku terpaksa sebab apa? Ni, Abu Jahal setan tu. Faham tak? Sebab Umayyah ibn Khalaf, dia sebut nama. Dia cakap apa tahu? Ya Allah, laknatlah Abu Jahal, laknatlah Abu Lahab. Faham tak? Dia sebut nama diorang, sebab diorang yang nak bunuh Nabi sampai Nabi terpaksa nak hijrah. So duduk laknat. Kemudian bila Nabi tengok Allah kesiannya, demam teruk apa semua kan, Nabi akan angkat tangan, Nabi akan doa. Dan doa ini sangat mahal. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, dia kata, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah.
Ya Allah, buatlah kami ni, jadikanlah kami sayang kepada Madinah macam mana kami juga sayang Mekah. Kan orang asal Mekah. Boleh tak, ya Allah, bagilah kami sayang Madinah. Nabi tak nak orang marah-marah dengan Madinah, faham tak? Madinah ni buat aku demam, Madinah ni buat aku sesama, betul tak? Nabi tak suka dengar benda tu. Nabi dah mula sayang Madinah. Kemudian Nabi kata, ya Allah, buatlah kami sayang Madinah macam kami sayang Mekah. Kemudian Nabi tambah satu perkataan, au asyadda, maknanya ataupun lebih dan Allah. Jadi boleh tak bagi kita sama sayang, tapi kalau boleh bagi kita sayang Madinah lebih dari Mekah pula. Akhirnya doa Nabi ni makbul tau. Sebab ramai di kalangan orang Islam, bila dia pergi Mekah dan Madinah, dia akan selalu rindu Madinah lebih sikit. Dan bila you tanya dia best kat mana, Kaabah best lah, tengok Kaabah semua. Tapi duduk Madinah tenang sikit kata. Dia tak kecoh-kecoh sangat. Madinah agak ketenang Mekah dia macam metropolitan sikit lah. Semua orang ada lah. Orang Bangladesh ramai, orang Pakistan ramai, faham tak? Dia campur semua, terabur. Orang Arab sampai dah tak berapa ada kat Madinah, kat Mekah tu lah. So Madinah lebih relax. Kat Madinah banyak orang shopping-shopping sikit, pergi beli kurma, pergi kedai buku, itulah. Gitulah. Mekah dia kecoh sikit lah. Okay, so betul lah doa Nabi ni. Next, Allahu Akbar. Nabi pun membuat mu'akha, iaitu persaudaraan di antara Muhajir dan Ansar. Sebelum tu saya nak tanya, siapa kat sini tahu yang orang Madinah? Sebelum tu kan kita semua kena mengaku tau. Sebelum tu lagi saya nak tanya, banyak benda sebelumnya. Korang punya respon sangat penting untuk cikgu. Korang tahu kan? Kalau faham, kena angguk, cakap yes. Kalau tak puas hati, cakap. Okay? Kalau you simpan-simpan, dia akan jadi boring, tak ke mana lah. Dan ustaz pun bila dia tanya soalan, bila you jawab, dia membantu ustaz untuk kelas ini dan kelas-kelas lain. For example, saya tanya, korang pernah dengar tak kisah ABC? Semua orang macam malas nak cakap, tapi dah dengar. Jadi kalau ustaz nak tahu kenapa? Nak tahu orang Malaysia secara umum, kalau dia daripada university student kan, korang semua university student, lepas tu ada akak-akak sikit sini kan. Kalau macam ini punya audience, diorang tahu tak hadis ni? Faham tak? Dia cuba nak buat statistik dalam otak dia sebenarnya. Jadi korang punya respon tu, dia ialah respon yang membantu statistik tau. Supaya bila jadi saya pergi kat tempat lain, saya boleh yakinlah 70% tak tahu cerita ni. Tapi kalau saya cakap, korang tahu pasal Surakah bin Malik? Semua angguk. Okay, that means Surakah bin Malik cerita sangat famous. Korang tahu tak Isra' dan Mi'raj berbeza? Isra' ialah jalan bumi, Mi'raj ialah jalan ke langit. Kalau semua angguk, okay, good. Orang Malaysia lebih kurang faham tu. So tak payah nak cakap panjang sangat. So response very important. Alright. Next question. Ini nak respon ni. Korang pernah tak dengar, kalau korang dengar saya sebut Mekah, sebut Madinah, korang boleh bezakan tak? Boleh. Semua orang boleh beza. Macam Mekah, tempat yang Nabi kena lari, ni orang jahat. Madinah ialah negara kita sekarang. Okay, cool. Alhamdulillah. Next question. Pernah dengar tak bahawa orang Mekah bila hijrah ke Madinah, orang Madinah punya sayangnya orang Mekah dan punyalah nak pahala, dia bagi harta dekat orang Madinah, dia bagi rumah dekat orang Madinah, dan mereka menceraikan isteri-isteri mereka untuk orang Mekah. Saya silap sebut tadi untuk orang Mekah. Siapa pernah dengar? Angkat tangan. Okay, hands down. Yang korang dengar tu salah. Jawapan dia ialah hanya satu orang sahaja yang offer isteri dia kepada satu orang sahaja. Dan satu orang tu cakap, tak payah, thank you, kau baik sangat, tunjuk kat aku mana pasar. Siapa? Abdul Rahman Ibn Auf. Dia di offer oleh seorang kawan dia, which is orang Madinah. Nama dia Rabi' saja. Sa'ad Ibn Rabi'. Ada dalam hadis ni, saya dah letak dah dalam Sahih Bukhari cerita dia. Cerita dia pasal satu isolated case tau. Saya dah check banyak kitab ni sebab saya nak tahu faham ni saya salah ke tidak. Saya tanya ustaz yang lain, cikgu saya, dia pun cakap setahu saya satu ni je sebenarnya.
Jadi salah kalau kita kata orang-orang Mekah ceraikan isteri masing-masing. Soalnya macam isteri dia macam, bang, jangan saya bang, cerailah yang dia tu. Kan dia orang macam 2-3 isteri kan. Bang, kenapa saya lagi bang? Apa ni? Saya tak nak duduk dengan orang tu lah. Tak ada. It didn't happen. It didn't happen. Offer, yes, but not accepted. Tidak diterima. So Sa'ad Ibn Rabi' cakap dekat Abdul Rahman Auf, Nabi dah jadikan kita kawan kan, saudara. Ni aku ada 2 rumah, ambil lah 1. Aku ada harta sikit, aku bahagi, kau ambil. Kemudian aku ada 2 isteri ni, kau pilih lah mana yang kau berkenan kat hati. Nanti aku bincang dengan dia, aku cerai. Lepas iddah, kau kahwin dengan dia. Sebab bukan senang nak kahwin dengan perempuan, faham tak? Semua perempuan kahwin dah. Sa'ad Ibn Rabi' tak boleh kata kalau kau nak, alah, pergi je rumah makcik mana-mana, mesti ada anak dara yang tak kahwin. Bukan senang tau. Sebab budaya Arab ialah, you start period aja orang dah mula tengok mata you dah, boleh kahwin dah ni. Umur 13 je kahwin, 12 kahwin, umur 10 kahwin, umur 9 kahwin. Tahu tak? So bukan senang. Sa'ad Ibn Rabi' nak cakap, jangan takutlah, dekat bangsa maju ni berlambat-lambat orang tak kahwin. So apa yang dia nampak pada mata dia ialah isteri aku sendiri. Maka dia kata, nak tak kalau aku ceraikan seorang? Abdul Rahman Auf kata, no thank you, kau baik apa semua, tunjuk kat aku mana. Okay, so clear tak cerita ni? Tak puas hati, cek Sahih Bukhari, sebut, tulis Sa'id Ibnu, suruh saya buat. Awak tanya saya, biar saya cari, saya tunjuk kat awak. Alright? Kisah pasal kononnya orang-orang, salah tu. Kisahnya ialah isolated case. Mengubah tak pendapat kita sekarang. You know why? Sebab geng-geng perempuan bila dengar cerita orang-orang Mekah menceraikan isteri-isteri mereka, ya Allah, hijrah tu menjadikan ramai orang dicerai. Kita duk bayang mesti 10, 20, 50 orang kena cerai, betul tak? Total rubbish, salah. 1 orang saja yang buat. Itu pun tak jadi. Abdul Rahman Auf, sambungan cerita dia, show me the market lah, itu je. Thank you so much. Sebab dia memang businessman, tapi dia tertinggal harta dia semua kat Mekah. Tak boleh, dia tak bagi bawa. Bila dia pergi, dia start menyaga sikit-sikit. Apa yang dia ada dia jual, kemudian dia beli, faham tak? Perniagaan kena macam tu tau. Siapa yang konon-konon nak menyaga ni. Saya bila dengar cerita-cerita pasal Abdul Rahman Auf semua ni kan, saya agak yakin orang yang komplain tak cukup modal, dia tak menyaga tau. Tak menyaga. Tapi dia bila orang cakap, niagalah, modal tak ada lah. Orang macam ni tak reti menyaga. Orang yang reti menyaga, dia akan start something dulu. Katakan dia nak buka kilang, dia perlukan 100,000, dia tak ada 100,000. Orang yang bijak menyaga tahu dia buat apa tak? Dia jual goreng pisang dulu. Pisang goreng. You faham tak? Dia dah fikir siap-siap, pisang goreng for 5 months, akan ada modal lebih kurang 5,000. 5,000 aku nak beli 500 pasang kasut. Dia dah fikir ni, dengan kasut tu aku niaga dalam 2 tahun, akan dapat 50,000. Kemudian aku akan beli baju pula, sebab baju dah okey industri dia. Nanti aku beli kilang. You faham tak? Itu orang pandai menyaga. Dan kita semua, hampir semua yang umur 40 ke atas pernah sangkut dengan orang kononnya nak menyaga, minta duit dari kita, lingkup juga. Kononnya nak menyaga, mesti punya. Dan hutang tak bayar-bayar sampai hari ni. Saya nak bagi korang yang muda-muda ni faham, kalau orang minta duit you nak mula menyaga, dia tak reti menyaga. Tapi kalau dia kata, saya ada kilang, kilang sebelah nak jual, saya nak expand kilang saya tau, sekarang kilang ni, you nak tak chip in? Nanti kita bagi apa, kita kira persen apa semua. Bila saya dah expand saya business, itu logik sikit. Baru nak mula, jangan tolong, suruh dia start dengan apa dia ada. Kau ada kereta kan, kau jual kereta, kau pergi menyaga dulu. Faham tak? Kau ada rumah 2 biji kan, 1 biji tu kau jual, kau menyaga dulu. Abdul Rahman Auf tak minta duit pun. Dia kata, tunjuk aku mana pasar. Saya cakap ni sebab saya dah kena banyak kali dah ni. Orang tipu saya ni, bukan tipu sebenarnya, dia memang tak kerti menyaga rupanya. Dia tak kerti menyaga, dia bukan nak menipu saya, tapi saya yang tak pandai, tolong juga. Kan dah kantoi. Aduh, beribu-ribu pula tu. Puluh tau. Pergi pasar, menyaga dengan apa dia ada. Lama-lama dia okey. Satu hari Nabi nampak Abdul Rahman Auf, nampak smart, pakai baju panjang cantik. Abdul Rahman Auf, what's the occasion kan? Macam smart saja, macam pakai baju Melayu dengan sampin lah. Smart ya. Lepas tu Nabi nampak pula dekat rambut dia ada macam minyak wangi cantik lah. Macam diorang suka letak minyak wangi kat rambut. Orang Arab, dia tak, bukan kat sini, kat sini. Pelik kan?
Abang Muhammad smartnya ni. Smart. Kemudian dia kata, oh Nabi aku baru kahwin. Oh ya ke, dengan siapa? Dengan satu perempuan Ansar. Dia kahwin orang Madinah lah. Nabi kata, oh ya ke, engkau dah buat walimah belum? Dia kata belum. So Nabi akan bagi satu cakap ni, dan dia akan jadi hukum sampai hari ni lah. Nabi kata, aulim walau bisyad. Maksudnya berwalimah lah walaupun dengan seekor kambing. Pernah dengar kan? Sebab kita pun belajar kan, macam kena walimah, kena ada kan. Daripada hadis ni lah, hadis sahih. Itulah cerita Abdul Rahman Auf dan kawan dia, dan kononnya semua orang menceraikan isteri, which never happen. Clear? Alhamdulillah. Next, pertukaran kiblat. Korang tahu kan, selama ini kiblatnya ialah Jerusalem, Baitul Muqaddis, tahu tak? Selama ini daripada tahun 10 Isra' Mi'raj sampai tahun 1, tahun 2 Hijrah, kiblatnya masih Jerusalem. Maksudnya kalau saya besarkan padamlah. Kalaulah ini Mekah, ini Kaabah, Madinah dekat sini, Jerusalem kat sini, Baitul Muqaddis kan dekat Syam, dekat Palestin kat atas ni. So kalau ini Mekah, ini Madinah. Selama ini waktu Nabi kat Mekah, kan Nabi akan semayang, akan solat 2 rakaat tu. Nabi akan solat mana tahu? Kalau ini Kaabah, kan Kaabah boleh disolat, sorry, kan ini Jerusalem. Nabi kena menghadap ke Syam. Nabi tak boleh semayang macam ni, tak boleh semayang macam ni. Jadi Nabi akan sentiasa semayang di sini. Dia ada spot yang Nabi favourite. Bila dia orang cek, rupanya kenapa tak Nabi semayang kat sini? Supaya dia boleh menghadap Kaabah dan Jerusalem yang Allah suruh. Maksudnya dalam hati Nabi minta dekat Allah, kiblat tu pusinglah balik ke Mekah. Dah lama dah kiblat ke Baitul Muqaddis. Korang tahu tak, orang Kristian punya kiblat ialah Baitul Muqaddis. Literally, gereja-gereja ortodoks, gereja lama, semuanya menghadap ke Baitul Muqaddis, tahu tak? Walaupun macam kita lah, kita kan masjid kita semua menghadap ke Kaabah. Gereja-gereja orang Kristian dan sinagog dia punya, kalau jauh daripada Jerusalem pun macam masjid kita, ini kiblatnya. Menghadap ke, tapi menghadapnya ke Baitul Muqaddis lah. Okey tak? Faham? Boleh faham? So kiblat mereka ialah ini, kiblat kita pun ini sekarang. So Nabi macam tak nak. Nabi kata, baliklah sini macam zaman Nabi Ibrahim dulu. Sebab sebenarnya kan, kenabian dah kena hijack lah oleh geng-geng darab Baitu apa lah, Banu Israel, faham tak? Saya tak kata hijack lah, salah lah perkataan tu. Macam ni, Nabi Ibrahim ada 2 anak kan, Ismail dan Ishak. Okay? Sejak Ishak jadi Nabi, tak ada Nabi siapa pun selama dekat 2000 tahun baru keluar Muhammad. Tapi Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, semua ni Nabi. Sebab itu kiblatnya dah macam beralih ke belah sana, iaitu ke Jerusalem. So Nabi kata, jomlah Allah tukarlah balik ke sini. Yang mana dulunya kiblat untuk Nabi Ismail ialah sinilah. Maka bila selagi mana Nabi dekat Mekah, Nabi akan semayang favourite spot. Maknanya dia akan hit dua-dua kiblat lah. Okay, dia takkan semayang kat sini. Okay, supaya dia kena Kaabah dan kena Jerusalem. Tapi bila Nabi pindah ke Madinah, dia ada pilihan tak sekarang? Ada satu, antara kau menghadap sini atau menghadap sini. Kau tak boleh main-main dah, tak boleh trik dah. Maka waktu inilah Nabi akan, dalam Quran disebut, Allah kata yang kau duk tengok-tengok atas tu kenapa? Sebab Nabi macam minta-minta lah, bilalah tukar kiblat kan. Nabi kata, okeylah, dari hari ini kiblat kamu ialah ke Masjidil Haram. Jadi tahun 2 Hijrah lah perkara ini akan berlaku.
1 ke 2 Hijrah tu, maka kiblat akan berubah ke Mekah. Waktu kiblat berubah, sebab itu akan ada masjid kiblatain, masjid yang ada 2 kiblat. Maksudnya ialah masjid yang dalamnya tengah solat, kemudian mereka dapat berita dari Nabi tentang ayat Quran ni, dia kata, oi, kiblat dah berubah, bukan Baitul Muqaddis tapi menghadap ke Mekah. Maka mengikut riwayat, imamnya kat depan, katakan imam kat depan macam ni kan, kononnya masa tu diorang tengah rukuk lah, solatnya solat asar kalau tak silap. Bila ada bunyi macam ni kan, hadis lah tu berubah, Nabi kata dah berubah, maka imamnya akan just pusing dan dia akan lalu di celah-celah makmum dia, sebab memang opposite kan, celah makmum dia. Dan bila dia orang dengar arahan tu dan imam pula dah bergerak, semua orang pusing dan sambung solat. Masjid itu, tempat yang berlaku benda tu, dinamakan Masjid Kiblatain. Sampai sekarang adalah, dia orang akan bawa you melawat kalau you pergi umrah nanti ya. Next, apa lagi? Okay, dah cukup. Okay, cukup. Perang Badar akan start. Saya macam penat ni cakap banyak ni. Korang okey ke? Okey. Kamu macam sedih je. Badar tak start lagi dah sedih dah. Bismillah. Break 5 minit tak? Dah sejam dah. Sejuk. Ya je. Korang okey tak break macam sikit, break sikit? Tak apa kan? Dan jalan sikit. Dan di IDT kita galakkan je, kita benarkan je you pergi buat kopi ke teh ke apa kat belakang tu. Kan ada 3 in 1, 4 in 1, 15 in 1, semua ada. Kita tengok. Lepas tu ada biskut-biskut, dibenarkan bawa masuk, cuma jangan tumpah-tumpah je lah, sepah-sepah je. Okey, jom break 5 minit jom. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi. Aircon ni kita kena kurangkan lah yang depan.